Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang menonton channel Cikgu Hadi. Okey. Kita akan ke topik seterusnya pada pembelajaran kali inilah. Yang mana kita akan sambung. Sebelum ni kita dah buat, ini masih lagi bab 3, tingkatan 1. Kita dah kenal pasti berkenaan dengan project brief. Kemudian pelajar pun dah aplikasikan borang project brief tu dalam bentuk jadual dan lakaran. Okay. Yang mana itu kalau kita tengok pada PBD-nya itu di tahap TP5. Dan kali ni kita akan habiskan bab yang ketiga ni. Okay. Habiskan bab yang ketiga, dia akan masuk ke TP yang ke-6. TP6 ni dia special sikit sebab pelajar perlu hasilkan satu mockup ataupun model. Apa mockup, apa model? Entah cikgu, saya pun tak tahu. Jom kita tengok. Kamu boleh tengok pada video yang saya tunjukkan ni. Kejap lagi saya akan play kan. Ini salah satu contoh mockup. Kalau kita lihat daripada sini, daripada video ni pun kita boleh buat analisis sebenarnya. Pelajar boleh lihat. Dia menggunakan kotak ataupun cardboard lah. Okay? Dia menggunakan kotak, kemudian ada juga bahan-bahan lain. Kemudian kita akan nampak nanti ada bahan-bahan cantuman yang digunakan. Contohnya, jom kita play. Okay. Tengok bahan-bahan lain kan. Okay, dia buat bentuk. Ini kalau kita bandingkan dalam bentuk reka bentuk, dia ada elemen, dia ada prinsip kan, teknik pembinaan. Ini semua dah boleh gabung kan. Okay, nampak teknik pembinaannya, dicantum teknik pembenaman. Alright. Okay. Dicantumkan menggunakan gam kan, cardboard. Kemudian diletakkan ada itu nampak gam. Alright. Jadi ada reka bentuk mekanikal pun wujud dekat sini. Ini salah satu contoh yang baik lah. Okay. Kemudian kita juga lagi. Tengok apa hasil akhirnya. Nampak. Okay. Ada pergerakan di situ. Okay. Jadi stop kan. Okay. Jadi kesimpulannya, model ni dia macam mockup. Mockup ni dia macam model-model olokkan. Okay, model olokkan. Manakala model pula, tadi mockup, model pula dia menyerupai bentuk yang sebenar. Cuma dia ada dua kategori lah. Satu kategori dia boleh berfungsi sepenuhnya. Satu lagi kategori dia berfungsi separuh. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita masuk kelas. Let's go. Okey, panjang pengenalannya kan. Baik, ini topik yang terakhir, subtopik yang terakhir bagi bab yang ketiga. Yang mana pelajar perlu fahamkan betul-betul ni. Kenapa? Sebab dia penting untuk kesinambungan topik yang pelajar perlu buat masa tingkatan 3. Inilah dia. Ini macam pengenalan sikit lah. Pengenalan awal. Tapi bila bab tingkatan 3 nanti, bab 2 penghasilan ataupun pembangunan produk, dia sebenarnya dia ambil daripada sini. Jadi ini adalah pengenalan je lah. Alright. Kita tengok. Pembinaan mockup ataupun model. Sebelum tu, yang mungkin baru menonton, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng untuk notifikasi yang terkini. Okay. Video-video yang baru yang cikgu upload nanti, kamu akan dapat notifikasi. Dan kalau rasa video cikgu ni bermanfaat untuk kawan-kawan kamu, mungkin dia tak tahu ada satu channel RBT yang cikgu buat. Mungkin kalau tengok dalam YouTube ni dah memang dah banyak macam-macam kan. Cuma
Cara cikgu mungkin berbeza dengan cikgu-cikgu lain, terpulang ikut kesesuaian kamu, tak ada masalah. Kamu boleh kongsikan, share lah, ya. Gratis guys. Okey. Alright, jom kita tengok. Apa dia kata? Mockup atau model dibangunkan selepas selesai membuat saringan project brief. Kan? Kita dah belajar sebelum ni. Kita buat project brief. Kita tahu macam mana dia punya tajuk, reka bentuk, gambaran, perancangan dalam projek itu, analisis, reka bentuk, produk, pasaran, sebagainya. Okey. Selepas habis semua projek brief, kita pun boleh hasilkan satu model ataupun mockup. Kita nak tengok bagaimana produk yang kita nak hasilkan tu. Okey. Proses pembina mockup atau model menggunakan bahan-bahan dan alatan cantuman yang sesuai. Itu yang saya sebut tadi. Bahan-bahannya antara yang digunakan tu adalah cardboard. Dia ada lagi lah bahan-bahan lain. Okay? Bahan cantuman. Contoh macam gum. Bahan cantuman lain kan. Selotip. Apa lagi? Bahan cantuman. Mungkin kalau daripada segi fashion, dia gunakan benang. Okay? Okay. Pemilihan bahan perekat yang betul, penggunaan kaedah cantuman yang baik dan pemilihan bahan sesuai perlu ditekankan untuk memastikan mockup atau model dapat bertahan semasa proses pengujian. Apa itu proses pengujian? Oh, dah cikgu, baru belajar pasal model mockup, dah masuk bahagian pengujian. Pengujian ni sebenarnya, selepas kita dah hasilkan satu mockup ataupun model, okay, kita perlu buat pengujian. Pengujian ni penting. Okay? Kalau tak buat pengujian, kita tak tahu yang mana satu perlu penambahbaikan. Jadi pengujian bagi model dan mockup ni memang sangat-sangat penting. Sebab daripada keputusan tu kita boleh buat penambahbaikan. Yang mana kita boleh kekalkan, kita kekalkan. Yang mana perlu ditambah baik, kita perlu tambah baik. Okay? Kita tengok dulu perbezaan antara mockup dan model. Apa itu mockup? Apa itu model? Kita tengok Kalau mockup, dia cakap model olok-olok. Olokan ni model olok-olok lah ya. Manakala model ni pula, yang saya sebut tadi, dia pecah kepada dua tu. Separa berfungsi atau berfungsi sepenuhnya. Dia berskala atau saiz dia mengikut bentuk yang sebenar. Tengok mockup balik. Dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Jadi sebelum hasilkan model tu, kita dah buat mockup dulu. Dibina untuk memberi gambaran awal produk. Mungkin kita buat dulu mockup. Kita nak tengok macam mana rupa bentuk bila hasil akhir nanti. Itu adalah mockup. Kita lihat daripada dia segi elemen keseimbangan, rupa bentuk, warna, ergonomik dan sebagainya. Bagi mockup ni dia memang tak berfungsi. Okay? Dia tak berfungsi. Maksudnya kalau ada pergerakan, dia tak boleh gerak lah. Macam tadi, lift tadi kan, dia boleh bergerak. Maksudnya itu model separa berfungsi. Okey, berskala atau bersaiz. Yang tadilah. Tidak semestinya guna bahan sebenar. Boleh guna bahan-bahan lain. Apa bahan-bahan? Kejap lagi kita boleh tengok. Menyerupai objek sebenar dan berfungsi mengikut tujuan asal. Maksudnya, apa yang kita lakarkan, kita nak hasilkan produk benda tu, kita perlu buat menyerupai. Model dia menyerupai benda tu. Kalau color warnanya hijau, model pun warnanya hijau. Okay? Menggunakan bahan sebenar dan cantuman sebenar. Yang ini penting. Sebab tu dalam ada perbezaan antara mockup dengan model. Okay? Kamu jangan confuse tu. Dibina jenis-jenis bahan untuk mockup. Ini kita tengok. Jenis-jenis bahan dia kata, kalau mockup bukan bahan sebenar seperti dia gunakan cardboard, plastisin, kayu, polystyrene, foam. Foam tu apa? Foam tu dia macam bahan yang kita gunakan untuk buat tilam, apa lagi? Cushion dan sebagainya. Itu adalah foam. Dawai kasar dan lain-lain mengikut kesesuaian. Lain-lain tu bukan maksudnya semua kita boleh guna. Tak, semestinya mengikut kesesuaian. Penggunaan bahan kita semula ataupun kita guna semula bahan digalakkan. Contoh kita gunakan daripada botol. Kita ada banyak botol kan, kita kumpul koleksi botol di rumah.
Jadi kita gunakan botol tu, kita jadikan dia sebagai bahan untuk mock-up pun boleh. Okey, bergantung kepada jenis bahan yang mudah dibentuk. Nak buat mock-up untuk nak bentuk-bentuk dia, janganlah guna bahan yang payah, yang susah nak dibentuk. Pergi ambil besi yang tebal dan sebagainya, payah nak bentuk, menyusahkan tugas kamu. Okey, bahan-bahan ini contoh bahan yang sebut tadi lah. Dawai kasar selalu kamu jumpa dalam makmal. Itu dawai kasar lah. Polystyrene, plastisin. Ini kamu suka main kan masa kecil-kecil dulu. Buat dinosaur, buat Doraemon. Cardboard. Ini foam, kayu dan sebagainya. Baik, kita tengok pula model separa berfungsi. Tadi adalah untuk mock-up, ini untuk model separa berfungsi. Contoh yang diberi, ini pelajar boleh lihat dalam buku teks, tengok pada muka surat 59-60 macam tu lah. Okay. Gambar foto 3.5, contoh mesin jahit yang dijadikan model separa berfungsi sebagai mainan kanak-kanak. Kan? Dia ada boleh berfungsi, maksudnya boleh ada berlaku pergerakan, mungkin ada jarum tu boleh bergerak, dan motor yang menggerakkan elemen dekat mesin jahit ni. Sama juga ini, model separa berfungsi penyedut hampa gas ataupun vacuum tu kan. Dia buat dalam bentuk model separa berfungsi, dia hanya boleh berfungsi, mungkin ada pergerakan dia punya ni kan, bahagian depan ni. Dia menggunakan kuasa bateri. Manakala bagi model berfungsi sepenuhnya, kalau pelajar boleh lihat kat sini, okey. Tengok sini kan. Ni. Yang ini mainan model kereta yang berfungsi sepenuhnya, maksudnya boleh bergerak. Dia boleh steering pun boleh pusing kiri kanan kan. Dia boleh bergerak pergi depan, pergi belakang. Okey. Dan yang kedua ini, ini sekarang memang dah famous kan. Digunakan semacam-macam, sampaikan penghantaran mail, surat dan sebagainya semua nak digunakan drone. Okay? Ini contoh model lah, model drone. Kita nak buat kamu nak buat dekat bentuk drone, kamu nak hasilkan satu bentuk drone, tapi kamu nak buat dia dalam bentuk model dulu. Jadi kamu pun buatlah pembinaan model. Cuba lihat kat sini, digunakan batang aiskrim. Ini dia menggunakan mungkin plastik daripada yang tebal punya tu kan. Ini dia gunakan mungkin dia potong botol yang warna hijau tu kan. Okay. Dia gunakan bahan cantuman, gam, dia gam dengan S2 dan sebagainya. Menghasilkan satu drone. Okay. Itu kita boleh panggil dia sebagai model berfungsi sepenuhnya. Maksudnya kalau kita hidupkan dia boleh berfungsi. Mungkin drone ni dia boleh terbang sehingga ketinggian tertentu. Okey. Kemudian kita lihat pula alatan bahan cantuman bagi mock-up ataupun model. Ini beberapa bahan cantuman. Cikgu, lain daripada bahan cantuman ni boleh guna ke tak boleh guna? Jawapannya boleh mengikut kesesuaian. Kalau cerita dulu-dulu, buat layang-layang, dia kata pakai, kami gunakan gam daripada tepung sagu ni, boleh pakai ni. Terpulang kesesuaian. Kalau kuat, cantuman dia kuat, pakai, tak ada masalah. Jadi sebab tu dia ada ayat belakang tu kata, bergantung kepada kesesuaian. Kalau rasa dia tak sesuai, dia tak kuat cantuman, jangan guna. Sebab nanti kamu akan buat pengujian. Sekali buat pengujian untuk berat beban, letak je beban 50 gram, dah hancur, lerai kan. Okay. Baik, kita tengok yang pertama, super glue. Ini gam gajah lah ya. Gam gajah. Digunakan untuk mencantum permukaan pelbagai jenis. Mock-up, fabrik, plastik, sebagainya. Okay. Kemudian hot glue gun ni. Pistol perekat panas. Hot glue gun. Memang biasa guna di bengkel kamu. Kebanyakan semua sekolah di Malaysia, kebanyakan guna yang inilah. Memang pembekal pun dah daripada harga murah dah jadi mahal. Ini adalah salah satu bahan yang memang laku keras. Okay. Seterusnya, perekat kayu. Ini dia punya gam kayu lah nama dia. Gam kayu. Kita cantumkan permukaan kayu. Kalau nak permukaan logam, memang rasa tak boleh lah, tak lekat lah. Okay. Dia permukaan kayu, dia punya permukaan macam MDF, itu boleh. Alright.
Kemudian gam pipe PVC, kegunaan untuk mencantumkan PVC lah, pipe PVC. Okay? Kalau guna untuk logam, memang tak boleh. Benang dan jarum, untuk menghasilkan bahan fabrik, mencantumkan bahan fabrik. Okay? Benang digunakan menghasilkan corak yang menarik. Ada juga benang yang dia buat penggunaan untuk cantuman, tapi ada corak-corak yang tertentu. Itu kreativiti. Baik, seterusnya kita lihat 3.1.7. 3.1.6 saya rasa kamu dah faham. Bermula dengan apa itu model, apa itu mockup, kemudian sampai ke bahan cantuman dan sebagainya. Kamu dah boleh hasilkan satu mockup dan juga model. Dalam kelas online kita tak boleh buat lah. Kamu perlu hadir masuk ke kelas bersemuka nanti. Kamu akan buat amali dengan cikgu-cikgu kamu. Mungkin cikgu-cikgu kamu akan bagi tugasan untuk hasilkan satu mockup. Bergantung kreativiti kamu. Jadi buatlah. Buat bersungguh-sungguh. Biarlah ada rupa bentuk kan. Kita dah belajar pasal elemen. Kita dah belajar pasal prinsip, teknik pembinaan. Buat untuk menghasilkan model mockup yang tertentu. Okay? Yang memang orang kata apa? Kemas lah. Baik, penilaian hasil mockup atau model. Sikit lagi saya ambil waktu. Okay? Kita akan lihat penilaian ni. Ini masuk kepada pengujian tadilah. Proses pengujian. Proses terakhir untuk mengukur tahap keberkesanan produk. Yang mana diukur melalui 3 faktor. Mematuhi kriteria, mematuhi kehendak, ketepatan rupa bentuk. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak buat model kereta, buatlah bentuk memang sebiji macam kereta. Jangan jadi kereta kuda, kereta lembu. Okay? Lari daripada bentuk dia. Itu dah tak sama. 2 kaedah pengujian. Pengujian lapangan. Pengujian lapangan ni lebih kepada parameter dan juga pengujian makmal. Okay? Parameter perlu ditetapkan. Apa itu parameter? Parameter bermaksud, dia kata, ukuran yang ingin kita jadikan dia piawai. Contoh, kalau kita nak uji dia, kita dah tetapkan parameternya, berat beban 50 gram. Ketinggian 50 cm. Contoh, masa 30 saat. Itu adalah parameter yang tetap, yang kita perlu tetapkan dulu. Okay? Semua parameter hendaklah boleh diukur. Parameter kita mesti dia boleh ukur. Jangan ambil parameter yang kita kata apa? Parameter yang kamu pilih adalah dalam bentuk subjektif. Kamu nak tengok dari segi kecantikan dia. Kamu nak tengok dari segi kekemasan dia, tak boleh. Itu kita memang tak boleh buat ujian. Setengah orang, mata orang, dia tengok, ini cantik. Orang lain tengok, ini projek model apa macam ni kan. Macam rupa rumah tak siap. Tak boleh. Jadi kita tak boleh ambil dari segi subjektif. Kamu kena ambil dari segi parameter yang boleh diukur. Inilah yang disebut tadi. Masa, tinggi, beban. Okay? Okay? Untuk penilaian mockup, okay, dibuat berdasarkan kesesuaian bahan. Kita nak tengok kesesuaian bahan yang digunakan. Tidak boleh untuk mengukur fungsi produk. Maksudnya, sebab apa tak boleh untuk fungsi produk? Sebab dia bukan model yang berfungsi. Dia mockup. Mockup ni dia model olokkan. Dia tak berfungsi pun. Jadi kita hanya untuk nak tengok kesesuaian bahan. Jenis ujian yang kita boleh tengok mungkin dari segi kekuatan cantuman dan juga ujian kestabilan. Ini contoh parameter dan juga keputusan. Keputusan ni kita perlu catat supaya ini keputusan ni kita perlu catat supaya bila kita nak buat penambahbaikan, kita tahu apa benda yang perlu kita ubah, apa benda yang kita perlu tukar, apa benda yang perlu kita tambah baik. Okey. Ini dan ini. Okey, seterusnya penilaian bagi model. Pengujian model dari segi mungkin dari segi kefungsian dan juga model. Kalau boleh tengok pada gambar ni, dan kamu nampak gambar ni, ini adalah model separa berfungsi bagi sistem pengairan tanaman. Kita boleh uji dia, uji kefungsian sama ada dia boleh titisan air ni masuk ke tak dalam setiap tanaman tu. Tapi kita tak boleh, dia bukan satu yang berfungsi sepenuhnya. Itu dia namanya model berfungsi, separuh berfungsi. Okay? Kalau model berfungsi sepenuhnya pula, dia biasa melibatkan reka bentuk fashion. Banyak dalam reka bentuk fashion, dia adalah model berfungsi sepenuhnya. Okay?
Ini contoh bagi laporan pengujian model untuk berfungsi sepenuhnya ataupun berfungsi separuh. Okey. Dari segi ujian kekuatan cantuman dan juga ujian beban. Sama juga tadi, keputusan perlu kita catat untuk proses penambahbaikan. Okey. Jadi, akhir sekali pada bab yang keempat ni, pelajar akhirnya dia dapat kuasai ke lima benda ni. Yang pertama, dari segi definisi maksud bagi projek brief. Kemudian dia dapat tahu apa itu, yang ni dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ciri-ciri bagi projek brief. Ada 7 ciri. Kemudian dia akan dapat tahu dari segi mockup dan juga model. Apa itu mockup? Apa itu model? Dan yang terakhir, pelajar akan boleh tahu apa itu penilaian ataupun pengujian. Kenapa proses pengujian penting, kenapa perlu buat, tak boleh ke tak buat dan sebagainya. Okey, alright. Jadi selesai untuk bab yang ketiga. Yang mana selepas ni, kelompok ni anak panah besar ni. Okey. Yang ini kita akan bergerak ke bab yang keempat pada topik selepas ni, iaitu lakaran pictorial. Ini banyak lebih kepada lakaran. Jadi cikgu minta untuk persediaan pada bab yang seterusnya nanti, tolong baca sikit berkenaan dengan lakaran pictorial, tahu apa itu oblik, apa itu isometrik dan apa itu perspektif. Okey? Jadi cikgu rasa setakat ini dulu untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya nanti. Sekian dulu. Cikgu minta maaf kalau ada penggunaan bahasa yang mungkin kamu tak faham dan sebagainya. Okay? Jadi jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga tekan butang loceng. Okay. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.